Saya excited sangat. Dari dulu lagi nak dengar, nak selidik. Adalah satu nama yang tidak asing lagi. Suatu pembunuhan yang dahsyat pada iaitu dukun yang sangat terkenal pada dia dituduh membunuh merupakan suami ketiga. Dia juga menuntut ilmu gaib, mandian bunga, dan matanya telah ditutup dengan kain hitam. Mayatnya dikerat 18 bahagian, ditanam sedalam 1.8 meter. Dia telah digantung mati. Ini baca surah Al-Fatihah dengan keadaan terbalik. Mati dia ada minta kemenyan. Hi guys, welcome back to my channel. Ini saya Linda. Okay guys, so kali ni aku sangat excited sangat nak cerita pasal satu kisah ni. Kisah ni memang aku dari dulu lagi nak dengar, nak selidik, tapi kali ni aku dah buat research. So yes, ini dia cerita berkenaan dengan Mona Fendi. Yes, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Okay guys, so ini dia antara gambar-gambar Mona Fendi yang dengan keadaan tersenyum setiap kali dia keluar daripada penjara untuk pergi ke mahkamah untuk melewati dia punya kes perbicaraan dekat mahkamah. So dia akan senyum setiap kali dia akan pergi mahkamah lah untuk dia punya perbicaraan tu. So pakaian pun update juga, setiap hari akan pakai pakaian cantik. Guys, Mona Fendi adalah satu nama yang tidak asing lagi dekat Malaysia. Kisah dia yang sangat famous berlaku pada tahun 1993. Suatu pembunuhan yang dahsyat pada tahun 1993. Mona Fendi iaitu dukun yang sangat terkenal pada zaman dahulu. Okay, dia telah membunuh Adun Negeri Pahang. Nama betul dia adalah Mazna binti Ismail. Dia lahir pada 1 Januari 1956 dekat Kangar Perlis. Dia dituduh membunuh Adun Negeri Pahang iaitu Datuk Mazlan. Sebelum Mona Fendi ni jadi dukun, dia sebenarnya adalah seorang penyanyi dan dia pun telah keluarkan album pada tahun 1987. So disebabkan bidang yang diceburi ni dalam bidang seni sebagai penyanyi tidak mendapat sambutan yang hangat, dia pun bertukar bidang pergi ke perubatan tradisional. Mona Fendi ni bukan nama sebenar, ia adalah daripada gabungan nama dia dan juga suami dia. Suami dia pula bernama Muhammad Afandi. Mereka dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Mas Diana. Fendi ni merupakan suami ketiga Mona Fendi sebenarnya. Fendi pernah menuntut ilmu persilatan di negara jiran dan dia juga menuntut ilmu gaib. Okay. Pada 13 Julai 1993, Datuk Mazlan telah bertemu dengan Mona Fendi. Kenapa Mona Fendi? Sebab masa tu Mona Fendi memang sangat popular. Jadi Datuk Mazlan ni pun decide untuk jumpa Mona Fendi sebab untuk mengukuhkan kedudukan dia sebagai ahli politik. Datuk Mazlan pun ni datang ke rumah Mona Fendi pada tarikh yang telah ditetapkan untuk membuat upacara mandian bunga. Datuk Mazlan ni pun datang dekat rumah Mona Fendi ni pada hari yang telah ditetapkan untuk melakukan upacara ilmu hitam. So hari tu Mona Fendi telah diberi arahan oleh suaminya untuk mengambil bunga untuk upacara mandian bunga. Setelah Datuk Mazlan sampai di rumah Mona Fendi, dia diminta untuk baring dan matanya telah ditutup dengan kain hitam. Dan Mona Fendi telah duduk di bahagian kepala Datuk Mazlan ni. Secara tiba-tiba, pembantu mereka ni, Jurami, telah masuk ke dalam bilik tersebut dan memancung kepala Datuk Mazlan. Mona Fendi sangat terkejut dan dia tidak tahu menahu pun akan ada pembunuhan malam tersebut. Mona telah dianggap bersubahat. Pada 23 Julai 1993, mayat dijumpai dengan keadaan sangat mengerikan. Mayatnya dikerat 18 bahagian, ditanam dalam satu lubang. Suami Mona Fendi adalah suspek utama. Juraimi merupakan pembantu kepada suami isteri ni. Okey, dia telah ditangkap dan dia merupakan penagih dada. Dan dialah yang telah cerita kepada pihak berkuasa dekat mana mayat tu telah ditanam dan bagaimana cerita sebenarnya. Mayat Datuk Mazlan telah ditanam sedalam 1.8 meter dan permukaannya telah disimen. Mona Fendi pula telah ditangkap di Wangsa Maju KL. 24 Oktober 1970, hakim telah menjatuhkan hukuman gantung mati kepada 3 orang tersebut. Peguam bela Mona Fendi ni meminta untuk Mona Fendi dibebaskan sebab dia tidak terlibat dalam pembunuhan ini, tetapi ditolak oleh hakim. So Mona Fendi juga ada bagi tahu yang kalau suami dia digantung mati, dia pun nak digantung mati. Kalau dia bebas, dia nak suami dia pun bebas.
2 November 2001 pada pukul 5 pagi, mereka bertiga telah digantung mati. Masa Mona Fendi ni dalam penjara, terdapat banyak cerita mitos yang telah berleluasa di luar sana. Ada yang cerita Mona Fendi ni sangat kebal, ada yang bagi tahu Mona Fendi ni baca surat Al-Fatihah dengan keadaan terbalik, dan ada juga bagi tahu yang Mona Fendi ni boleh mengapukan diri di dalam sel penjara. Dan ada juga yang bagi tahu Mona Fendi ni boleh lari daripada penjara dan boleh balik dengan tanpa sesiapa pun tahu. Ada juga cerita bagi tahu yang hari terakhir sebelum Mona Fendi digantung mati, dia ada minta kemenyan. Tapi semua ni cerita mitos sebenarnya. Nak tahu cerita sebenar adalah cerita yang disampaikan oleh Sarjan Aziza. Sarjan Aziza ni adalah orang yang bertanggungjawab untuk menjaga Mona Fendi semasa dalam sel penjara. Sel penjara Mona Fendi ni adalah sel paling depan sekali. Okay? So pada hari pertama dia di penjara, dia ada bagi salam dekat Sarjan Aziza, tapi Sarjan Aziza ni tak balas pun salam dia. Hari kedua, hari ketiga, so hari keempat barulah dia balas salam si Mona Fendi ni. Dan so daripada situ mereka dah jadi kawan baik. So Sarjan Aziza ni ada cerita yang macam mana sifat ataupun attitude Mona Fendi semasa dia dalam penjara. Dia merupakan orang yang rajin solat, selalu baca Al-Quran, dia menjaga tutur kata, tak pernah cakap yang tak elok. Dia juga buat solat wirid dan baca Al-Quran. Sarjan Aziza juga bagi tahu yang dia ni tak pernah tinggal solat dan sangat sopan orangnya. Okay. Itu cerita yang diceritakan oleh Sarjan Aziza, bagaimana baiknya si Mona Fendi ni bila dia dalam penjara. So yang korang dengar kabar berita yang dia ni macam tu semua tu mitos. Okay, so dia ni memang orang yang baik lah. Itu cerita daripada Sarjan Aziza. Okay guys, so korang pun mesti pernah dengarkan cerita pasal Mona Fendi ni sebelum ni. Mungkin cerita tu samar-samar korang dengar. So ini cerita lengkap dia yang saya ceritakan dekat korang. Lengkap, mungkin ada yang lebih lengkap lagi cerita details berkenaan dengan Mona Fendi ni, tapi ini summarize daripada cerita tentang Mona Fendi, iaitu seorang dukun yang popular pada zaman dahulu. Okay, dah dekat 30 tahun kot kan, atau 30 tahun lebih dah kisah dia ni sebenarnya. Okay guys, itu dia cerita berkenaan dengan Mona Fendi. Harap korang enjoy the cerita. Okay, itu je. Okay, mungkin korang ada cerita yang korang nak saya sharekan, boleh komen dekat bawah. And then akhir kata, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Salinda. Bye bye guys. Okay, suatu pembunuhan terlibat sebelum dan juga Datuk ni pun datang dekat rumah Fendi. Mona. Okay. Sarjan okay. Menjaga tukut dia korang so yang dapat search